Satria Waris Sangkala. Bab 1. Malam Sang Harimau. Manusia sentiasa percaya bahwa dunia yang mereka lihat adalah satu-satunya dunia yang wujud. Tetapi sejak ratusan tahun dahulu ada sesuatu yang hidup bersama mereka, bersembunyi di tempat-tempat yang jarang manusia jejaki. Di dalam hutan, di bangunan yang telah lama ditinggalkan, dan kadangkala di tengah-tengah manusia itu sendiri. Mereka mempunyai banyak nama: hantu, jin, penunggu, makhluk halus. Tetapi bagi sebuah organisasi rahasia yang telah memburu mereka selama puluhan tahun, mereka hanya mempunyai satu nama: Sangkala. Pusat Nusa Cawangan Selatan. Jam menunjukkan pukul 12.17 tengah malam. Hujan turun dengan begitu lebat sehingga bunyinya hampir menenggelamkan siren kecemasan yang berbunyi di seluruh bangunan. Lampu putih di sepanjang koridor bertukar merah. Pintu keselamatan ditutup satu demi satu. Puluhan anggota berlari menuju ke posisi masing-masing. Kemudian, satu suara kedengaran melalui pembesar suara. Amaran tahap merah. Semua anggota tempur ke sektor timur. Ulang, semua anggota tempur ke sektor timur. Di sebuah bilik kawalan, seorang operator muda memandang monitornya. Titik-titik merah muncul satu demi satu. Pada mulanya 5, kemudian 9, 14, 20. Tangannya mula menggigil. 27. Pegawai di sebelahnya berpaling. Apa? Operator menelan air liur. Ada 27 sangkala menuju ke sini. Pegawai itu terus mencapai radio. Hubungi semua unit. Garuda, Harimau, mana-mana satria yang berada di dalam radius operasi. Operator menaip sesuatu, kemudian menggeleng. Garuda berada di luar sektor. Jarak terlalu jauh. Harimau. Operator cuba sekali lagi. Tiada jawaban. Cuba lagi. Di luar bangunan, sesuatu bergerak di sebalik hujan. Pada mulanya hanya bayangan. Kemudian, satu demi satu makhluk keluar daripada kegelapan. Ada yang berjalan menggunakan dua kaki. Ada yang merangkak. Ada yang mempunyai bentuk hampir menyerupai manusia, tetapi tidak mempunyai wajah. Seorang anggota Nusa mengangkat senjata. Jangan bagi mereka masuk. Makhluk pertama mula menerkam. Tembakan dilepaskan. Satu sangkala jatuh. Kemudian dua lagi muncul dari belakangnya. Tembakan, jeritan, bunyi kaca pecah. Dalam beberapa saat, pintu pertama Nusa ditembusi. Sektor timur telah jatuh. Semua anggota berundur ke sektor 2. Ketua pasukan memandang anak buahnya. Harimau dah jawab. Belum, Tuan. Cuba lagi. Panggilan kepada harimau. Jauh dari kekejauhan itu, sebuah alat komunikasi bergetar di atas meja. Pada skrinnya tertera Nusa Priority Merah. Seseorang berdiri beberapa meter daripadanya. Seorang lelaki muda, Razik.
Di atas meja di hadapannya terdapat sebuah alat transformasi. Pusaka harimau. Panggilan masuk lagi dan lagi. Razik hanya memandang. Kenapa malam ni? Peranti itu berbunyi lagi. Dia akhirnya menjawab. Harimau! Ini Nusa Selatan! Kami diserang! Kami perlukan bantuan sekarang! Razik diam. Harimau! Jawab! Harimau! Razik memejamkan mata. Kemudian, dia mematikan komunikasi. Pertahanan terakhir. Kembali di pusat Nusa, keadaan semakin buruk. Satu lagi pintu keselamatan tercabut. Anggota Nusa tercampak ke dinding. Berundur. Semua berundur. Makhluk-makhluk sangkala terus memenuhi koridor. Di bilik kawalan, operator tadi masih cuba mendapatkan bantuan. Harimau, jawablah. Tiada apa-apa. Hanya bunyi statik. Pegawai di sebelahnya melihat skrin. Titik merah semakin hampir. Dia tahu mereka tidak mempunyai banyak masa. Hantar semua data operasi ke ibu pejabat. Operator memandangnya. Tuan, semua rakaman, semua bacaan sangkala, semua log komunikasi. Operator mula memahami. Kalau kita tak sempat keluar, pegawai itu terdiam seketika. Kemudian tersenyum kecil. Pastikan sekurang-kurangnya seseorang tahu apa yang berlaku di sini. Operator menekan butang penghantaran. 1%, 17%, 31%, 52%. Pintu mula retak. 73%. Satu tangan hitam menembusi pintu. 91%, 96, 98, 99. Operator melihat skrin. 100%. Dia tersenyum. Dah hantar. Pagi berikutnya. Pukul 6.40 pagi. Hujan telah berhenti. Tetapi pusat Nusa Cawangan Selatan sudah musnah. Dinding runtuh. Kenderaan terbakar. Kaca memenuhi tanah. Beberapa anggota penyiasatan berjalan di antara runtuhan. Kemudian, bunyi sebuah motosikal kedengaran. Seorang lelaki turun dari motosikalnya. Dia membuka helmet. Namanya Arka. Arka memandang bangunan Nusa di hadapannya. Apa yang berlaku? Seorang lelaki bernama Komander Surya menghampirinya. Kau lambat. Aku berada 3 jam dari sini. Aku datang sebaik sahaja dapat mesej. Arka melihat keadaan sekeliling. Yang lain? Surya tidak menjawab. Arka mula memahami. Berapa ramai? 23 anggota. Surya menarik nafas. 11 terkorban. Arka terdiam. 4 critical. 8 selamat. Arka mengetap rahangnya. Siapa buat? Sangkala. Arka berpaling. Sangkala? 27. Arka memandang bangunan yang telah musnah. 27 sangkala serang satu tempat? Itulah yang kami cuba faham. Arka kemudian teringat sesuatu. Razik? Surya terdiam. Mana Razik? Sekali lagi, tiada jawaban. Elok terakhir. Beberapa menit kemudian, Arka berdiri di dalam bilik kawalan yang telah musnah. Surya memainkan rakaman terakhir. Harimau, ini Nusa Selatan. Kami perlukan bantuan sekarang. Bunyi statik memenuhi rakaman. Kemudian, Harimau jawab. Surya menunjukkan satu rekod pada skrin. Permintaan bantuan diterima oleh peranti Harimau. Arka mengerutkan dahi. Diterima? Ya. Dia dapat panggilan itu. Arka memandang Surya. Jadi kenapa dia tak datang? Surya tidak menjawab. Pada skrin tertera satu rekod terakhir. Unit Harimau. Sambungan ditamatkan. Arka mula marah. Dia tutup komunikasi. Surya masih diam. Arka menumbuk meja. 11 orang mati. Dia dekat. Kalau dia datang, semua ini mungkin tak berlaku. Surya memotong. Arka. Arka terdiam. Kita belum tahu kenapa dia tak datang. Arka memandang skrin. Dia dapat panggilan. Dia matikan komunikasi. Dan sekarang dia hilang. Arka memandang Surya. Apalagi yang kita perlu tahu? Bukti. Seorang anggota penyiasatan masuk ke bilik. Commander. Kami jumpa sesuatu. Dia dekada menuju ke bahagian bawah bangunan. Di situ terdapat mayat salah satu sangkala. Pada bahagian leher makhluk tersebut, terdapat seutas tali hitam. Pada tali itu tergantung sekeping logam kecil. Arka mengambilnya. Apa ni?
Dia membersihkan darah pada permukaannya. Kamsen, Arka terdiam. Pada kepingan logam tersebut, terukir lambang seekor harimau. Surya terus bersuara. Jangan buat kesimpulan. Arka menggenggam kepingan itu. Dia akan jawab sendiri. Rahasia Razik. Pada waktu yang sama, beberapa kilometer dari situ, Razik memasuki sebuah gudang lama. Ada darah pada pakaiannya, tetapi darah itu bukan darah manusia. Di tengah gudang tersebut, seekor sangkala sedang dirantai. Razik berdiri di hadapannya. Aku dah buat apa yang kau suruh. Makhluk itu ketawa. Ramai yang mati malam tadi. Razik mengetap gigi. Aku tahu. Dan Garuda akan fikir kau yang membunuh mereka. Diam. Sangkala itu ketawa lagi. Kamsen, ia berkata sesuatu yang membuatkan Razik terdiam. Kau masih belum faham, harimau? Serangan malam tadi bukan rancangan kami. Razik mengangkat kepala. Apa? Sangkala itu tersenyum. Ada manusia yang membuka pintu. Manusia dari organisasi kau sendiri. Razik terdiam. Nusa. Tiba-tiba, lampu gudang padam. Apabila lampu kecemasan kembali menyala, rantai itu kosong. Sangkala tersebut telah hilang. Telepon Razik bergetar. Satu mesej diterima daripada nombor yang tidak dikenali. Kalau kau mahu tahu siapa yang membuka pintu, jangan percaya sesiapa dalam Nusa. Garuda vs Harimau. Malam menjelang. Razik keluar dari gudang. Tetapi apabila dia menghampiri motosikalnya, dia berhenti. Seseorang sedang menunggunya. Arka. Arka tidak menjawab. Dia mencampakkan kepingan logam berlambang harimau ke tanah. 11 orang mati. Razik diam. Mereka panggil kau. Kau dengar panggilan mereka. Razik akhirnya bersuara. Aku boleh jelaskan. Arka berjalan mendekatinya. Bagus. Jelaskan. Kenapa kau matikan komunikasi? Razik tidak menjawab. Kenapa kau tak datang? Razik menggenggam pusaka harimau. Arka melihat darah pada pakaian Razik. Darah siapa tu? Sangkala. Arka menunjuk ke arah kepingan logam di tanah. Yang ni pula? Razik terdiam. Arka mengangguk perlahan. Aku percaya kau, Razik. Arka. Tapi malam tadi, 11 orang mati menunggu kau. Arka mengeluarkan pusaka Garuda. Razik terus mencapai pusaka harimau. Jangan buat macam ni. Arka memasang pusaka Garuda. Aku bukan datang nak tangkap kau. Razik memasang pusaka harimau. Jadi, Arka mengangkat kepala. Aku datang nak dengar jawapan kau. Selepas aku kalahkan kau. Razik menghela nafas. Kalau itu saja cara kau nak dengar, baik. 2 orang yang sepatutnya berada di pihak yang sama, kini berdiri sebagai musuh, Garuda dan harimau. Mereka mengangkat tangan. Bangkit. Garuda, harimau. 2 cahaya meletus, emas dan merah. Apabila cahaya itu menghilang, Garuda dan harimau berdiri berhadapan. Kedua-duanya berlari, dan tumbukan mereka bertembung, penutup. Malam itu, Garuda percaya dia sedang berhadapan dengan seorang pengkhianat. Harimau pula percaya, musuh sebenar sedang bersembunyi di dalam Nusa. Tetapi kedua-duanya masih belum mengetahui satu perkara. Serangan terhadap Nusa hanyalah langkah pertama. Ageran dari jauh, seseorang sedang memerhatikan pertarungan mereka. Dan semuanya berjalan tepat seperti yang dirancang. Bersambung.